Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Madani. Berita penuh dipetik dari Malaysia Kini yang bertajuk Kerajaan Isytihar salah seorang waris Sultan Sulu sebagai pengganas. Kerajaan mengisytiharkan salah seorang waris Kesultanan Sulu sebagai pengganas. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Khairul Dizami Daud, katanya keputusan itu dibuat Kementerian Dalam Negeri terhadap Fuad Kiram berhubung peranannya dalam pemberontakan Lahad Datu di Sabah 10 tahun lalu. Fuad juga merupakan salah seorang daripada 8 individu yang mendakwa waris Kesultanan Sulu yang terlibat dalam pertikaian undang-undang antarabangsa dengan Putrajaya berhubung tuntutan mereka untuk mendapatkan $14.92 bilion daripada Malaysia. Salah seorang penuntut sebagai pengganas, Fuad Kiram terlibat dalam kes Ton 2 dan sekarang ini telah diklasifikasikan pengganas pada 6 April 2023. Bawah Seksyen 66 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, katanya. Khairul Dizami berkata demikian pada sesi libat urus bersama media di Putrajaya. Ia diadakan untuk memberi maklumat terkini mengenai pertikaian undang-undang berkenaan. Tindakan Undang-Undang Sulu itu sebagai tindak balas kepada Malaysia yang memotong bayaran pajakan tahunan sebanyak RM5.300 untuk Sabah pada Kesultanan itu pada 2013 selepas pencerobohan Lahad Datu. Walau bagaimanapun, tidak jelas apakah jenis kesan tindakan terhadap Fuad dalam pertikaian undang-undang semasa dan jika ia dapat membantu Malaysia dalam kesnya, Khairul Dizami enggan mengulas apabila ditanya mengenai perkara ini. Menurut Warta Persekutuan mengenai klasifikasi Fuad sebagai pengganas, Fuad atau nama penuhnya Muhammad Fuad Abdullah Kiram telah menyertai dan memfasilitasi pelakuan perbuatan pengganas. Sementara itu, Khairul Dizami berkata, kerajaan juga telah menyediakan laman web khas untuk yang menyiarkan maklumat kes Sulu. Dia memberitahu pemberita bahwa laman web itu yang telah diterbitkan dalam 5 bahasa termasuk Tagalog, Prancis, Spanyol, dan Malaysia akan dilancarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi, Azalina Otsman, esok. Laman web itu bertujuan untuk menyediakan maklumat yang tepat kepada masyarakat dan antarabangsa mengenai kes berkenaan, terutama di negara-negara yang mendengar pertikaian undang-undang ini, yaitu Spanyol dan Prancis, Luxembourg dan Belanda. Mengenai maklumat terkini pertikaian undang-undang ini, Khairul Dizami berkata kerajaan kini melakukan pendekatan menyerang terhadap pihak yang menuntut. Dia berkata Malaysia kini terlibat dalam pertikaian undang-undang dengan pihak yang menuntut di mahkamah di negara berkenaan. Manakala kes di Mahkamah Tinggi Madrid di Spanyol telah mengesahkan keputusan untuk membatalkan Gonzales Tanpa sebagai penimbang tara. Tanpa adalah penimbang tara yang telah mengarahkan Malaysia membayar sekurang-kurangnya 14.92 bilion, yaitu dalam duit Malaysia RM62.59 bilion kepada keturunan Sultan Sulu yang terakhir. Menurut Khairul Dizami, Tanpa dilaporkan memberikan anugerah itu kepada pihak yang menuntut walaupun Mahkamah Tinggi Madrid pada 2021 telah mengetepikan keputusannya dan membatalkan pelantikan sebagai penimbang tara. Pada 29 Jun 2021, Mahkamah Tinggi Madrid tentukan Dr. setempat tidak lagi jadi penimbang tara. Pada 25 November, Mahkamah Jenayah Madrid telah failkan aduan jenayah pada Dr. tanpa dipersetujui Mahkamah Madrid untuk didakwa. Cuma tarikh perbicaraan belum ditentukan, katanya. Tambahnya, tanpa telah hadir ke mahkamah pada 16 Mac dan dimaklumkan mengenai keputusan mahkamah itu dan diberi masa 10 hari untuk memfailkan pembelaannya.